Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Surul Bolkiah bersabda menekankan Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam hendaklah memastikan peranannya dapat memberikan impak yang signifikan kepada komuniti. Rombongan terakhir bakal jemaah haji negara bertolak ke Tanah Suci. Keberangkatan tidak berjadual ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Kementerian Kesihatan dan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mencerminkan keprihatinan baginda akan primustahaknya pemberian perkhidmatan perubatan dan penjagaan kesihatan berkualiti di negara ini. Semasa keberangkatan tersebut, baginda berpeluang melawat beberapa jabatan dan bahagian di Kementerian Kesihatan serta berinteraksi dengan para pesakit. Sorotan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Kesihatan dan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang keberangkatan tersebut. Kita percaya tahap profesionalisme warga Kementerian Kesihatan masih boleh diperbaiki. Selain aspek pengetahuan dan kemahiran, aspek akhlak yang baik, keprihatinan dan kesopanan berbahasa juga perlu dititik beratkan. Kerana semua itu adalah paling menyumbang kepada mengurangkan beban sakit yang ditanggung oleh pesakit.
Yang teramat mulia pada Kesri Pengiran Anak Puteri Haji Hafizah Sururul Bulkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada Kesri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzuddin Wad Daulah bersabda menekankan Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam PPPBD hendaklah memastikan peranannya dapat memberikan impak yang signifikan kepada komuniti. Yang Teramat Mulia selaku Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam bersabda demikian pada mesyuarat Majlis PPPBD bagi tahun 2024 yang berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan tersebut. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Hajah Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Naib Yang di-Pertua PPPBD dan Dayang Nur Azrina binti Haji Sarbini, Ketua Pesuruhjaya PPPBD. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian Persatuan. Yang Teramat Mulia dalam sabda menzahirkan harapan agar PPPBD akan dapat berkongsi pandangan bagi meningkatkan dan memperbaiki lagi peranannya. Saya berharap di kesempatan ini dan di dalam mesyuarat pada hari ini, kita akan dapat sama-sama berkongsi pendapat dan pandangan bagi meningkatkan dan memperbaikkan lagi peranan Pandu Puteri Brunei Darussalam supaya ianya sentiasa tetap relevan dengan perkembangan masa dan keadaan. Dan saya juga ingin memastikan kita sebagai persatuan hendaklah memastikan peranan Pandu Puteri ini dapat memberikan impak yang signifikan kepada komuniti, terutama sekali dalam memperkasa peranan wanita dan gadis di negara ini. Naib Yang di-Pertua PPPBD dalam sembah keterangannya antara lain menyentuh perkembangan terkini persatuan. Dan formal kepada anak perempuan di dalam sekolah. Mereka ini terdiri daripada pegawai penaraikan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan aktiviti tahunan persatuan dan perlantikan serta pengesahan ahli majlis bagi sesi 2024-2029. Sentiasa menolong orang dan mematuhi undang-undang Pandu Puteri. Indonesia. ونسألك بأسمائك الحسنى عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rombongan ketiga membawa 253 bakal haji negara selamat tiba di Madinah. Ikuti bahan beritanya seketika nanti, kembali selepas ini. Penerbangan keempat dan terakhir bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bertolak meninggalkan negara menuju kota suci Madinah pagi tadi dengan menaiki pesawat diraja Brunei RB BI4207. Penerbangan tersebut membawa 252 bakal haji negara termasuk pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam Perubatan dan pegawai syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halal wal Ugama, yang berhormat Pihin Datu Lara Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, yang juga selaku pemangku Menteri Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraithin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam.
Sementara itu, rombongan ketiga membawa 253 bakal haji negara Brunei Darussalam yang mengikuti pesawat BI4205 selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 2.31 petang waktu Madinah. Ketibaan bakal jemaah haji negara dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Dari lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad bin Abdul Aziz, bakal jemaah haji dibawa ke tempat hotel-hotel penginapan mereka. Bagi mengikuti pakej At-Taqwa Travel Tours akan menginap di Madinah Hilton, syarikat Al-Hijrah Travel Tours Sendirian Berhad di Saja Al-Madinah, manakala syarikat Titian and Travel Tours Sendirian Berhad, Dar Al-Ihsan Travel Sendirian Berhad dan syarikat Raudah Al-Amin Sendirian Berhad akan menginap di Shaza Regency Plaza. Perasaan gembira, sayu dan hiba antara yang dikongsikan oleh bakal haji negara sebaik tiba di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, perasaan bercampur baur jua. Tapi ala kulli hal bersyukur kerana dapat menunaikan fardu haji bersama keluarga. Walaupun buat pertama kalinya, tapi rasa happy lah bersama keluarga di sini. Perasaan itu Masya Allah sangat terharu dan gembira dapat sampai ke menunaikan fardu haji dari pertama kali menginjakkan Kota Madinah bersama keluarga. Harapan kami ialah semoga haji kami merupakan haji yang mabrur, keselamatan kami terjaga, kesihatan kami terpimpin, insya-Allah semuanya berjalan lancar. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan jemaah haji negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi mengadakan lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal jemaah haji negara di sekitar Kota Madinah. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid meninjau Hotel Madinah Hilton yang menempatkan bakal haji negara yang mengikuti pakej At-Taqwa Travel Tours dan seterusnya melawat Hotel Dar Al-Taqwa bagi jemaah yang mengikuti pakej Street Central Agencies SCA. Turut ditinjau Hotel Raudah Royal Inn yang menempatkan lebih 600 bakal haji negara yang mengikuti pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Shaza Regency Plaza pula menempatkan lebih 100 bakal haji negara yang mengikuti pakej Haji Raudah Al-Amin Travel Agency, Titian Travel and Tours dan Dar Al-Ihsan Travel Sendirian Berhad. Hotel Saja Al-Madinah pula disediakan bagi bakal haji negara yang mengikuti pakej syarikat Al-Hijrah Travel Tours Sendirian Berhad. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah dan Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Majlis Perhimpunan Malam Munajat khas untuk wanita ke-15 diadakan semalam secara fizikal dengan tumpuan utama di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Majlis dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ukama bagi kali ke-136 dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Antara yang hadir Datin Paduka Profesor Dr. Deng Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei, selaku Wakil Menteri Pendidikan. Majlis juga disediakan dengan tazkirah bertajuk Al-Quran Pedomanku yang antara lain menyentuh bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan lengkap dan pedoman dalam menempuhi dugaan.
Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di penghujung tempoh peralihan monsun dan dijangka memasuki monsun barat daya pada sekitar awal bulan Jun. Sepanjang tempoh peralihan monsun, keadaan cuaca negara dipengaruhi oleh kesan angin tempatan yang mana pada lazimnya berlaku hujan atau hujan berpetir di kawasan pedalaman negara pada waktu petang dan menjejaskan persisiran dan perairan negara pada waktu malam dan kadangkala berlanjutan sehingga awal pagi. Pada pukul 11 pagi tadi, ribut tropika Ewinyar dikesan di kawasan tenggara Filipina sekitar 1,300 km jauh dari negara Brunei Darussalam. Ribut tropika Ewinyar diramalkan bergerak ke arah timur laut menjauhi negara. Ribut tropika Ewinyar dijangka dengan secara tidak langsung akan mempengaruhi keadaan cuaca negara. Keadaan sedikit berangin dijangka berlaku bagi beberapa hari akan datang dengan hujan atau hujan berpetir beserta angin kencang berpotensi berlaku terutama di kawasan laut dan pesisiran. Kelajuan angin meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Keadaan laut berombak diparas sedikit ke sederhana dengan ketinggian ombak di antara 0.4 meter dan 1.5 meter. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui Fakulti Undang-Undang Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan majlis makan malam tahunan undang-undang. Majlis berlangsung semalam di Tarindak di sini, Bandar Seri Begawan. Hadir yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar. Majlis makan malam ini memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi program Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Muda Perundangan Syariah untuk berinteraksi dan bertukar-tukar pandangan sebelum melangkah ke dunia perundangan dan amalan. Dalam menyemarakkan Hari Keluarga dengan aktiviti-aktiviti amal, Baiti Baitul Quran dengan kerjasama Al-Hufaz Management mengadakan majlis sedekah untuk keluarga yang memerlukan. Acara berlangsung pagi tadi di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Majlis diisikan dengan ceramah yang antara lain menyentuh mengenai kepentingan kesejahteraan dan keharmonian dalam setiap keluarga. Acara diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada 26 buah keluarga. Dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim, sumbangan dihasrat dapat memberikan kegembiraan kepada keluarga yang kurang berkemampuan. Trend menempah live cook kini semakin mendapat perhatian dalam kalangan penduduk di negara ini terutamanya bagi yang ingin mengadakan sesuatu acara kerajaan. Sambutan menggalakkan terhadap trend tersebut menjadi pendorong kepada pengasas Grand Fortune Corner untuk mengembangkan lagi perniagaannya dengan menyediakan perkhidmatan live cook di rumah-rumah. Ingin tahu lebih lanjut mengenainya? Nurabiatul Adawiyah Bungsu ada laporannya. Berpegang dengan kata-kata menepati masa, Dayang Maslinda binti Muhammad Ali mula berkecimpung dalam bidang perniagaan dengan menjual minuman di gerai-gerai. Bermula dengan hanya mencuba-cuba, perkhidmatan live cook Dayang Maslinda kini mendapat sambutan yang memperangsangkan. Alhamdulillah, mula-mula kami melibatkan diri dengan mengambil event-event, dan then dari sana kami berjual di di gerai-gerai. So alhamdulillah sambutannya pun memerangsangkan. And then kami berpindahlah oleh sebab ada yang bertanya untuk membuat live cook di rumah-rumah untuk acara. So why not kami mencuba juga, tapi okeylah setakat ini. Perkhidmatan live cook dapat memberi kemudahan kepada tuan rumah dari segi penyediaan makanan. Dengan perkhidmatan ini juga, tuan rumah bagi sesuatu majlis dapat memberi fokus dalam memberi layanan kepada tetamu yang hadir. Biasanya kalau kami open house ni dulunya sebelum lab cook ni ada pasal masak sendiri. Bangunnya akhir awal bangun, tidur pun akhir.
pasal esoknya memasak lagi. Jadi kalau kedohong sudah ada lab coat ini, kita lebih kecepatkan supaya senang, tidak lagi kita memasak, order saja. Menu-menu orang sudah sediakan, tinggal kita memilih. Makanan lab coat ini memanglah lagi beda, terbaik pasal apa ya, fresh kan. Jadinya makanan tradisional pun okey juga, tapi lab coat ini lagi fresh lah. Pas saya tadi terus makan terus kan. Katanya makan panas-panas. Lagi pun tadi melihat dia masak juga kan. Ya istimewanya. Tidak hanya memberi kemudahan kepada tuan rumah, perkhidmatan live cook juga dapat memberikan pengalaman yang baik kepada tetamu yang hadir. Melalui keterlibatan dalam bidang perniagaan seperti ini, ia sekaligus menjadi peluang terbaik untuk meningkatkan taraf hidup dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Norabiatul Adawiyah Bongsu melaporkan untuk Berita RTB. Bagi memberi peluang kepada para peniaga tempatan untuk memperkembangkan perniagaan, Pusat Membeli belah Mid Valley menganjurkan MSME Market. Acara selama 3 hari itu berakhir hari ini. Aktiviti jualan disertai oleh 9 pengusaha tempatan yang antaranya menawarkan pelbagai makanan dan minuman dan barang perhiasan. Aktiviti seumpamanya dihasrat membantu usahawan tempatan menjana pendapatan selain dapat mempromosikan produk masing-masing. Banyaklah vendor-vendor yang kami ada. Contohnya kami ada vendor yang berjual baju kanak-kanak dan macam-macam lagi lah. Mid Valley Shopping Centre akan mengadakan ada lagi satu event di masa akan datang, which is masa 30 hari bulan Mei sehingga 2 hari bulan Jun, iaitu Hobbies Pop-Up Fair Volume 4. Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Hospital Raja Isri Pengiran Anak Saleha akan mengadakan kempen derma darah. Esok, kempen akan diadakan di bangunan Ibu Pejabat Progresif Jalan Pasir Baharu Gadong bermula pukul 9 hingga 11 pagi dan pukul 1 hingga 3 petang. Manakala 29 Mei di bangunan utama Deco Residential College, Universiti Brunei Darussalam bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari dan pukul 1 hingga 3 petang. Pada 30 Mei, kempen diungkayahkan di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isri Pengiran Anak Saleha, Anjuran Kedutaan di Raja Thailand. Kempen bermula pukul 8 hingga 11.30 pagi dan pukul 1.30 hingga 3 petang. Tabung Darah Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah juga mengadakan kempen seumpamanya pada 29 Mei. Bertempat di lantai bawah ruang legar hospital berkenaan, kempen bermula pukul 10 hingga 11.30 pagi dan pukul 1.30 hingga 3.30 petang. Orang ramai juga dialulukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isri Pengiran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja bermula pukul 8 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan.